محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على aku melakukan badan umrah bagi aku diramkan Allah علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Baik, alhamdulillah, sambil-sambil kita apa kata? Merasai rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab rezeki itu bukan hanya pada apa yang kita makan, tetapi lidah yang boleh merasa itu nikmat yang sangat besar. Ramai orang yang Allah bagi nikmat kepada dia, boleh beli makanan semahal mana pun, tetapi Allah tarik nikmat lidah merasa makanan, ya. Ataupun lidah rasa makanan, tapi bila masuk dalam perut dia tak boleh diproses, akhirnya mendatangkan sakit. Kita tak tahu terlalu banyak nikmat Allah pada kita, ya. Sebab tu Allah tak sebut sebanyak 31 kali dalam satu rantaian ujian mana yang kamu tak mampu tanggung. Allah tak tanya ujian mana yang kamu tak mampu tanggung, tapi Allah tanya kurnia mana yang kamu dustakan, nikmat mana yang kamu dustakan. Sebab yang paling susah bagi kita sebenarnya bukan menanggung ujian, tetapi yang lebih susah adalah merasai dan bersyukur di atas nikmat. Sebab syaitan selalu akan biuskan rasa kita sehingga kita tak rasa nikmat itu nikmat, ya. Alhamdulillah. Jadi sentiasa mengucap alhamdulillah, walaupun pada orang nikmat tu kecil, sebab bila datang daripada Allah tak pernah kecil. Siapa tahu di Hotel Concord Hotel di Kuala Lumpur, Concorde, kat sana ada satu, kalau kita tengok di dinding hotel tu, ada satu baju pagoda yang di-frame kan, digantung kat situ. Baju pagoda, siapa tahu baju pagoda baju apa? Baju putih yang haji-haji orang tua pakai tu kan. Dan dia kata form 1 tu kena pakai baju pagoda. Okey, masa orientasi. Baik, siapa tahu kenapa baju pagoda tu di-frame-kan dan diletak kat situ? Sebab baju tu ialah baju yang dipakai oleh Michael Jackson masa dia perform di KL. Ditinggal di mana? Di Concord Hotel. Lepas tu ditinggal baju tu, pengurusan ambil frame kan. Jadi baju pagoda jadi berharga bila dipakai oleh Michael Jackson, bukan budak yang sedang orientasi. baju yang dipakai oleh budak orientasi dicampak kat mana tak tahu dah. Jadi benda berharga bukan pada benda, tapi siapa bagi. Jadi bila Allah yang bagi, maka semua benda jadi berharga. Jadi sebab tu wajib kita sentiasa bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak Allah tanya fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kurnia manakah, ya, yang kamu dustakan, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita tasbih sikit insya-Allah. Subhanallah wa bihamdihi
Oh, saya faham ya. Bila cerita, sebab saya nak terang ni, dia adalah tentang hutang. Jadi bila tentang hutang semua tak semangat. Payah sungguh lah kalau bawa orang kaya ni kan. Ustaz Zuhaili, macam mana cara kita nak buat ni Ustaz Zuhaili? Ya. Sebab bila yang lain macam bersemangat, tapi bila hutang, come on lah. Ya Allah ya. Saya ambil dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Alawi Al-Maliki. Dia menulis dalam Abwabul Faraj ya. Jalan-jalan keluar daripada masalah. Maka dibawa juga satu kisah seorang lelaki yang pada waktu duha di Masjid Nabi, dia duduk di Masjid Nabi dan dalam keadaan yang masyghul, dalam keadaan yang sangat susah muka dia. Maka Nabi pun tanya dia soalan, kenapa kamu berada di sini? Sebab Nabi ni hands on. Dia tengok patutnya sahabat berada di ladang ataupun di pasar, tetapi tiba-tiba adakah nak escapism, tiba-tiba duduk kat surau. Ya, jadi Nabi datang jumpa dia, Nabi tanya, kenapa kamu berada di sini di waktu ini? Sebab sahabat Nabi akan berada di tempat mencari rezeki, sebab mencari rezeki adalah jihad bagi kita. Ya. Sehingga orang yang mencari rezeki yang halal dan pulang dalam keadaan penat di waktu petang, Nabi sebut dalam hadis, kata Nabi, man amsa waniyan fi talabil halali bata maghfuran lahu wa asbaha wallahu anhu radin. Barang siapa pulang ke rumah pada waktu petang dalam keadaan penat sebab mencari rezeki sepanjang hari, malam itu ketika dia tidur sebagai seorang yang maghfur, mendapat keampunan Allah. Ya, kalau betul niat kita cari rezeki itu memang untuk mencari yang halal untuk family kita, kerana melaksanakan untuk beri khidmat pada orang, maka tidur kita pada malam itu maghfuran, diampun oleh Allah. Wa asbaha wallahu anhu radin, dibangun pagi hari Allah telah beri redha, Allah renew keredaan dia. Cuba bayang, begitu sekali Islam suruh kita buat kerja, jangan main-main, once kerja mesti sungguh-sungguh. Andai zaman Nabi ada, Jepun kalah dengan Nabi. Tapi zaman sekarang sebab kita jauh, kita pun kata orang Jepun kerja bagus ya daripada kita. Sebenarnya kalau zaman Nabi punya didik, para sahabat bila dia bekerja, masya-Allah, mereka akan buat bersungguh-sungguh ya. Baik. Payah juga nak meyakinkan pasal hutang ni. Kona sampai ke Jepun lah, kona ke mana ya Allah. Berilah hidayah pada sahabatku ya Allah untuk berdoa dengan penuh harapan ya Allah. Baik, jadi Nabi tanya dia di situ dan kemudian dia kata satu, ghalabanid dain. Aku ni telah dikalahkan oleh hutang. Ya, sama je lebih kurang tadi, tapi ini cerita lain. Tadi cerita daripada Sayyidina Ali, ini cerita daripada Nabi SAW. Maka Nabi terus bertanya, di mana engkau ketika bertasbih malaikat? Aina kun hina yusabbihuna al-malaikah? Engkau ada di mana ketika para malaikat bertasbih? Jadi malaikat ini bagi tempat yang di sana adanya matahari terbit, maka malaikat itu bertasbih. Itu tasbih yang didahulukan oleh malaikat. Jadi tanya Nabi, di mana engkau ketika malaikat bertasbih? Maka Nabi kata, bertasbihlah. Nabi pun ijazah. Ini yang kita nak baca sama-sama insya-Allah, yang Nabi ajar kepada para sahabat tersebut. Dan di hujung daripada riwayat itu, sebab yalah, biasa kita jual produk ni orang nak tengok testimoni kan. Jual ubat urat. Ya, saya bagi ubat ni pada pak cik tu daripada ICU tu jogging. Contohnya masya-Allah. Punya mengarut dia punya testimoni. Tu mengarut, ni betul punya. Jadi dia kata dia pun amal apa Nabi ajar, syahr atau syahrain. Ya, sebulan atau 2 bulan dia amal di samping dia kerja lah. Ya, bukan amal-amal, maksudnya dia buat macam biasa, dia kerja dan dia amal macam tadi. Lepas saja subuh dia baca tasbih ini, maka pada ketika itu dia kata dia jumpa setelah itu lepas sebulan atau 2 bulan, syakur rawi, maknanya rawi pun tak ingat sebulan ke 2 bulan dia cakap. Maka pada ketika itu dia kata pada Nabi, aku berterima kasih pada engkau ya Rasulullah, aku bersyukur pada Allah, hana la adri aina adaul mal. Sekarang aku tak tahu nak letak harta kat mana terlampau banyak. Masalah pula kan. Dah ada mula risau nak kena contact dengan bank. Ya, kalau tiba-tiba duit saya banyak ya. Baik. Maksudnya
sahabat ni amal betul-betul, dan kita harap kita amal betul-betul pada majlis kita, pada dalam perjalanan ni insya-Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kita kelepasan rezeki yang baik. Maknanya bila dapat rezeki, rezeki itu semua berkat, dan bila berkat insya-Allah rumah tangga kita bahagia, anak kita makin baik, makin dia makan makanan berkat, makin anak kita jadi baik, ya. Baik, jom kita baca Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Astaghfirullah. Puan Zubeda, okey, saya faham, tapi nanti saya habiskan dulu. Dua saya habiskan, nanti saya terangkan. Boleh ke? Puan, saya minta secara khusus. Okey, sebab Puan Zubeda saya minta tengok ke kiri, dia kata. Sebab baru sebentar tadi adalah tali air yang dibina oleh isteri Harun Ar-Rashid yang bernama Zubaidah. Jadi sebab tu dia marah saya tengok berapa kali Ustaz tak pandang-pandang dia, ya Allah. Jadi kadang-kadang Ustaz Zuhaili kita ni terlepas pandang, ya. Jadi alhamdulillah. Jadi baru sebelah sana, ya, itu jasa seorang wanita, ya, bagaimana dia beri perancangan untuk pengairan. Dan pengairan itu masya-Allah setengahnya ada masih kekal lagi, setengah yang lain roboh. Maknanya bijaknya, hebatnya wanita-wanita zaman dulu dalam sejarah dunia Islam. Okey ke Puan Jawidah? Alhamdulillah. Kan tidak memang marah gayanya, kan. Ya Allah. Okey. Baik, jom kita sambung lagi. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Astaghfirullah. Baik, Nabi sebut pada lelaki, saya lupa tadi, Nabi sebut baca 100 kali. Nabi sebut bilangan, ya, 100 kali. Maknanya lepas daripada waktu fajar, maknanya lepas subuh, bacalah subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah bihamdihi, dan cukupkan 100. Tak kira mungkin kita dalam perjalanan dalam kereta, mungkin kita naik motor, mungkin kita dalam bas. So kita baca, kita amalkan ni insya-Allah. Dengan harapan kita semua yang dikasihi sekalian, kita semua okey, baik. Di sebelah kiri ini adalah tempat yang Nabi SAW menunaikan solat ketika datang daripada Madinah pada hari ke-8, hari Tarwiyah. Nabi telah sampai kat sini. Jadi itu masjid sebentar tadi. Beza kan, tadi Puan Zabidah dia lain sikit, dia punya minta saya tekankan tempat yang jasa seorang wanita kepada dunia dan negara Islam. Alhamdulillah, ya. Baik, semua yang saya kasihi, semua tempat ini adalah tempat ya bandar, apa tu disebut, metropolitan. Metro. Tengok marah Faizah, ya Allah. Itulah tujuannya Faizah dia duduk kat saya. Dia memang bahagia membetulkan bahasa. Apa metro apa? Metropolitan. Baik. Di sini bandar metropolitan. Selama hanya pada hari orang-orang mabit, ya, dulu ketika mabit. Jadi kawasan ini memang akan sibuk pada musim haji, tetapi akan sunyi ketika sekarang lah. Dan sekarang ni orang kata bandar yang tak ada apa-apa, itu just maklumat sajalah. Mina dinamakan Mina kerana daripada kalimah Muna. Sebab setiap benda baik dia mesti bersama dengan harapan baik. Apabila kita meletakkan harapan baik pada diri kita, pada family kita, pada anak kita, kita telah menyelesaikan separuh masalah manusia. Anak itu keluarga kita. Sebab tu dalam Islam, ya, dalam perbuatan haji kita duduk di Mina. Kenapa? Sebab nak datangkan harapan tersebut. Sebab ketika Allah datangkan Nabi Adam, dan Nabi Adam merasai memikul dosa yang sangat berat, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pengampunan, dan pengampunan dari Allah kepada hamba adalah merupakan harapan yang paling besar. Sebab tu saat kita berdosa,
dan kita tahu dosa kita yang banyak, kita tahu dosa kita yang besar, tetapi Allah bagi tahu bahawa Allah itu bersifat dengan sifat Ghaffar. Allah itu bersifat dengan sifat Ghafur. Bersifat yang terlampau besar, sebanyak mana dosa pun Allah terima, seberat mana dosa pun Allah terima. Sebab Allah nak seperti Nabi Allah Adam AS, maka Allah nak hidup kita penuh dengan harapan. Ketika semua telah tewas dalam diri kita, harapan jangan pernah tewas. Ketika semua yang ada dalam diri kita telah tumpas, harapan jangan pernah tumpas. Sebab itu kita datang kat sini bukan sehari, tetapi kita duduk berhari-hari di sini. Kenapa? Sebab nak memugar rasa harapan tersebut, dan itulah yang Allah nak kita belajar. Kanan kita pada musim haji penuh dengan manusia yang bermunajat kepada Allah. Mungkin siapa yang mungkin pernah pergi lama, kita akan dapati, saya rasa saya risau sekarang makin lama makin kurang dengar orang menangis. Dulu kalau kita pergi peringkat awal, lamalah, tentu ada yang lebih lama lagi, kita dengan mudah mendengar orang menangis, orang minta ampun pada Allah, minta ampun pada Allah. Tapi makin akhir, makin zaman, makin akhir zaman, makin akhir zaman, tangisan makin kurang dan dipenuhi dengan ketawa gembira yang berlebihan. Dalam Islam memang suruh kita gembira, kita memang disuruh gembira, tetapi kita tahu bila waktu gembira dan bila kita tahu kita patutnya bermunajat dan menangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di Mina ni, di zaman dahulu kalau kita tengok dalam sirah, ya, inilah tempat kalau kita tengok bagaimana golongan salafus soleh menghabiskan hari-hari mabit mereka dengan mereka duduk seperti Nabi Adam yang tak pernah panggung kepala selama 40 tahun. Kerana bila terkenang satu salah yang dibuat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan buat satu salah, tapi berpuluh-puluh salah dalam satu hari, beratus-ratus salah dalam satu hari, beribu salah sepanjang hidup. Tetapi kita rasa panggung dunia sebab Allah tetap bagi rezeki kepada kita. Kita hanya sedar, kita hanya takut bila kita kena sakit, kita hanya takut apabila kita ditimpa dengan musibah. Tetapi kita tetap akan lupa saat Allah makin bagi nikmat, Allah bagi nikmat. Sedangkan nikmat itu adalah petanda yang Allah sayang pada kita. Allah beri ujian adalah petanda, isyarat, mesej yang Allah tu sayang pada kita. Baik, kita berada di sini. Tadi Ustaz Zuhaili dia kata bas kita akan cuba berhenti sebentar bagi kita semua untuk melihat dengan mata hati. Kerana tolong delete semua bangunan-bangunan yang ada ini dan lihatlah bumi kontang yang mana seorang ayah dan seorang anak yang berjalan semata-mata nak melaksanakan perintah Allah. Okey, tengok belah kiri ya. Tengok belah kiri kita, dikatakan secara mulut ke mulut sejak zaman dahulu bahawa di satu mana, saya tak nampak. Ya. Ada satu kubah kecil bangunan tu, korang tengok. Nampak ke? Belah kiri atas bukit tu ya. Itu hanya sebagai satu tugu yang dibuat, yang dikatakan bahawa di situlah peristiwa Nabi Allah Ismail dibaringkan, dan Allah kata dalam Al-Quran ketika pelipis pipinya diletakkan di atas tanah itulah. Dan ketika Nabi Allah Ibrahim menggelonsorkan pisaunya di tempat itulah, dan di situlah Allah Subhanahu Wa Taala menggantikan korban Nabi Allah Ismail dengan korban yang sangat besar. Jadi semua yang saya kasih sekalian, kita berjalan, seandainya ribuan tahun kita selisih, kita akan nampak seorang hamba Allah yang namanya Ibrahim Khalilullah, yang tuan-tuan Ismail ni maknanya apa ya? Ismail ke ada di sini nama Ismail? Ada ke? Ataupun sebab saya takut kalau saya terang nanti mungkin dia kata kami lah dia belayak sebab nama saya Ismail, Ustaz Zuramli kan? Ada nama Ismail? Saya pernah belajar dengan guru saya. Dia buka kitab Yaqut, Al-Yaqut wal Marjan, At-Tafsir an Mubahamati Ayatil Quran. Ketika dia bercerita tentang korban, mukaddimah dia adalah tentang apa makna Ismail. Dia belum syarah dia dah menangis.
Kenapa dia menangis? Dia kata seandainya kamu tahu apa mana Ismail, kamu akan tahu betapa hebatnya pengorbanan. Okey, baik ya. Kita berjalan di sini, satu bumi yang kosong, tetapi di sinilah tempat. Okey, tengok depan kita betul-betul just kadar ni orang kata just tengok sajalah ya. Tolong tengok di hadapan Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail saat berjalan daripada Mekah untuk sampai ke tempat tadi, maka di tengah perjalanan dihalang oleh syaitan, dihalang oleh iblis, ya, dihalang oleh iblis. Dan halangan daripada iblis bukan sekali tetapi 3 kali. Dalam bahasa Arab, jumlah 3 menunjukkan adalah bermakna jama', bermakna banyak. Bermaksud kalau Nabi belah kiri ya, sekarang tengok belah kiri sambil jangan tengok bangunan dia. Bangunan dia alhamdulillah kontraktornya orang Malaysia. Ya, kontraktor dia memang orang Malaysia. Saya ada buat program di rumah dia di Bukit Damansara. Tetapi jangan tengok bangunan itu, tetapi cuba bayang di bawah sekali tersebut tempat di mana Nabi Allah Ibrahim, Nabi Ismail yang berjalan, dan di tengah jalan dihalang oleh iblis. Boleh bayang tak semua yang saya kasihi, seorang Nabi yang digelar sebagai Khalilullah, maknanya orang yang sangat dekat dengan Allah, pun akan dihalang bila dia nak buat baik. Betapa kita, adakah syaitan biar bila kita rasa nak buat baik, maka syaitan suruh buat baik? Adakah syaitan akan kata tak apalah, aku kesianlah kat kamu, eloklah buat baik kat mak ayah, buatlah baik pada suami, pada isteri, buatlah baik pada baik. Adakah syaitan akan biar? Adakah syaitan akan biar? Adakah syaitan akan biar? Baik, ketika kita kata tidak, syaitan akan halang bukan sekali. Sebab itulah 3 tempat lontar jamrah. Halangan itu maknanya maksimum. Satu benda baik je kita nak buat. Dalam niat kita dalam balik ni, saya nak buat ni lah, saya balik nanti ke Malaysia saya nak buat ni lah, maka syaitan akan beri semua maksimum dia supaya jangan kita buat. Sebab tu pesanan yang saya suka sangat nak pesan. Tapi alhamdulillah untuk jamaah kita dah banyak dipesan. Dulu, bukan dulu, bahkan setengah orang bila dia shopping kan, dan gurau dia adalah pergi mana? Pergi melontar. Semua yang dikasih sekalian, alangkah tidak beradabnya kita dengan Allah. Alangkah tidak beradabnya kita dengan Allah. Ketika Allah bagi tahu kamu kena melontar sebagai kemuncak daripada kamu mengerjakan haji, sebab apabila kamu nak buat baik akan ada halangan, dan kamu buat praktik melontar adalah nak bagi tahu bahawa halangan tersebut susah, bukan sekali lontar tapi 7 lontar, bukan 7 tapi 3 tempat lontar. Maknanya Allah nak bagi tahu bahawa wahai hamba Allah, lontar jamrah adalah merupakan satu ritual yang kamu kena hayati. Tiba-tiba ritual yang begitu agung kita buat main. Nak pergi mana ha? Nak pergi melontar. Nak pergi mana ya? Nak pergi melontar. Jadi kafilah kecil kita tolong jaga. Kalau dengar orang lain tolong tegur. Cakap pada mereka, minta maaf. Kita boleh gurau benda semua dalam dunia ini, tapi tolong jangan gurau dengan apa yang Allah anggap dirinya penting. Sebab kita semua nak buat baik. Saya sebut dalam ni, ramai orang dalam ni balik nak buat macam ni, balik nak buat macam ni. Tetapi ingat, syaitan tak akan pernah biarkan. Syaitan bersumpah akan menghalang setiap kita rasa nak buat baik. Sebab bila kita balik dan buat baik, maka jadilah umrah kita mabrurah. Tetapi kalau kita sebelum datang dan selepas datang sama sahaja, maknanya umrah kita itu bukan mabrurah, mardudah. Umrah kita ditolak. Sebab tak ada perubahan sama sekali. Jadi sebab tu benda ya. Bahkan kadang-kadang kalau jalan-jalan dia panggil apa, tawaf Mek nak pergi mana? Tawaf kidai. Sebab mengganti kononnya tawaf kudum. Tolong kita cakap pada diri sendiri, aku boleh bergurau, memang bergurau dibenarkan dalam Islam, tapi bukan bergurau dengan benda yang Allah anggap dia penting. Tawaf adalah tautan ikatan hati seorang manusia melangkah yang sama paksinya dengan seluruh peraturan alam yang bergerak. Sebab semua galaksi bergerak arah lawan jam. Seluruh galaksi bergerak arah lawan jam.
dan kita berjalan ikut peraturan tersebut, maknanya betapa besarnya tawaf di sisi Allah. Yang kita buat main-main tawaf tu adalah pergi shopping. Boleh insya-Allah ya. Kita ingatlah insya-Allah untuk diri kita sendiri. Dan semua yang saya kasih sekalian, Nabi Ibrahim ni, ya, sedikitlah sebelum kita akan terus ke tempat kita punya miqat. Nabi Ibrahim, semua yang saya kasih sekalian, digelar sebagai Khalilullah. Tadi saya tanya Ismail kan? Dah dapat jawapan dah? Ha? Ya? Oh, Ismail apa yang kita sayang. Mungkinlah sebab kitab ni banyak kan. Saya pun tak sempat juga nak refer pada semua kitab mungkin kan. Alhamdulillah, baik. Menurut kitab yang saya tadilah, tanpa menafikan kitab-kitab yang lain, Ismail itu ada dua suku kata, Isma' dan Il. Isma' bahasa Arab, Il bahasa Hebrew. Isma' bahasa Arab, Il bahasa Hebrew. Isma' maknanya dengar, Il maknanya orang Hebrew, Allah disebut Il. Bila tengok cerita Superman, ketika dia planet Krypton, sepupu sepapat nama apa? Kal-El, Jol-El, Allah. El itu adalah Allah. Ismail adalah bermaksud Allah mendengar. Baik, kenapa guru saya menangis? Sebab Nabi Ismail adalah merupakan manusia yang lahir setelah seorang ayah berumur 86 tahun. Dan tidak ada satu hari dan tidak ada satu waktu berdoa pada Allah, berilah aku anak. Tidak ada hari dan waktu yang berlalu pada Nabi Allah Ibrahim melainkan, ya Allah, dia minta semua benda Allah bagi. Tapi dia sampai 86 tahun dia tak ada anak. Dan ketika 86 tahun Siti Hajar melahirkan anak, lahir saja, maka dia spontan kata Ismail. Allah mendengar, maka lekat nama itu, kata ulama, menjadi nama Allah Ismail. Maknanya semua yang dikasih sekalian kan, yang Allah suruh sembelih dalam mimpi tu, bukanlah Nabi Ismail ada mungkin 7 orang anak ke, ya, 10 orang anak ke. Kalau 10 orang anak, ya, Allah suruh sembelih, mungkin carilah tak berapa perform sangat kan. Senang kan, cari mana yang suruh bangun, tak nak bangun, suruh pergi kedai. Ya, inilah muka yang kena sembelih ni, insya-Allah. Tetapi satu-satu tu je lah anak dia. Sebab Nabi Allah Ishaq lahir 14 tahun kemudian. Nabi Ishaq daripada Siti Sarah lahir 14 tahun kemudian. Maknanya cuba bayang seorang ayah yang apabila datang dalam mimpi, bukan dalam wahyu, bukan dalam wahyu Jibril, dalam mimpi. Mimpi ni lebih real sebab dia nampak, dia punya movie dia tu. Maknanya dia nampak pisau akan sembelih dan kemudian darah keluar. Dia nampak benda tersebut dan dia tahu dia kena buat benda tersebut. Namun sebab dia adalah kenapa? Sebab dia tahu bahawa hidup ni bukan untuk hidup, tapi aku dihidup oleh Allah untuk dekat dengan Allah. Apa saja nak dekat dengan Allah aku akan buat. Dan aku akan suka bila ada sesuatu benda yang menyebabkan aku dekat dengan Allah. Seorang anak yang baik akan tanya-tanya je mak dia kan, apa nak buat lagi hari ni? Apa nak buat lagi? Sedangkan buat lagi tu susah. Tetapi buat lagi itulah yang menyebabkan kita akan dapat sayang seorang mak. Begitulah bila Nabi Ibrahim, bila Allah perintah, dia rasa inilah dengan sebab itu, walaupun dia sayang pada anak dia, ya. Bahkan ada riwayat, boleh tengok dalam Ibn Kathir, dalam Qisasul Anbiya, menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim ni terlampau kaya sebenarnya. Nabi yang kaya raya. Sebab hidup diberkat, kaya raya. Orang belakang masih ada ke? Alhamdulillah. Ya. Sebab tadi bab hutang ni orang kaya raya. Bila kaya raya tanya kan, minta maaf, ada ke di belakang yang mungkin memang bisnes dia adalah ternak kambing ke lembu ke, ada ke? Tu memang sifat jutawan bila diduduk dengan lembaga hasil di belakang. Dia terus tak nak bagi tahu kekayaan dia.
Itulah dia kan. Jadi orang lembaga hasil dia tengok orang semua macam tak ada duit ya. Bila kat belakang masya-Allah dia tunjuk jam mahal dia. Dia sembang. Bila ada lembaga hasil dah ya. Alhamdulillah pergi kerja naik kancil ya Allah. Jadi, baik, semua yang saya kasih sekalian. Nabi Ibrahim kaya dia punya kambing bukan pakai ekor kiraan dia pakai bukit. Maknanya berapa bukit tu dia punya. Dan Nabi Ibrahim ni kerana sebab dia dengan dunia Allah bagi tapi dalam hati tak ada dunia. Maka orang yang dalam hati tak ada dunia, maka dia boleh urus dunia dengan senang. Maka orang datang jumpa Nabi Ibrahim minta kambing, maka dia akan cakap ambil. Berapa banyak? Mana yang kamu suka? Ya, kalau kita pun mungkin kontak dulu bahagian bahagian infanteri kan. Ada pak cik ni minta tengoklah mana-mana yang semalam tu nampaknya batuk kokol mana-mana yang sakit kulit itu yang kita lepaskan dah. Dia Nabi Ibrahim tak macam tu. Nabi Ibrahim, mana yang kamu suka banyak mana, dan seorang bawa kadang-kadang 50 ekor balik. Dan dia tak ada rasa apa. Kita kan tak boleh kan. Kita kan mula dah dia Allah ni kaduk naik junjung semua dah keluar dah kan. Agak-agak lah. Sehingga malaikat rasa hairan kepada Nabi Allah Ibrahim. Ya Allah, ada manusia macam ni duduk atas dunia, perlukan dunia tapi tak terpaut dengan dunia. Malaikat memang tak ada masalah sebab malaikat tak perlukan dunia dan mereka tak duduk di dunia. Sehingga malaikat berkata, yalah dia boleh buatlah sebab dia bukan sayang sangat, tetapi belum tentu kalau dia dapat anak dan Allah suruh sembelih anak dia sanggup korban. Sebab tu Allah bila memerintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim, sebenarnya Allah nak tunjuk kepada para malaikat betapa ada hamba Allah walaupun pada benda yang paling dia sayang, tetapi kerana nak dekat dengan Allah, nanti kita akan saya harap kita dapat cerita banyak tentang Siti Hajar. Sebab kita akan lebur diri kita dalam kehebatan Siti Hajar. Dan Nabi Allah Ibrahim bila Allah bagi anak dan kemudian Allah perintah supaya sembelih dan Nabi Allah Ibrahim sembelih, maka seluruh para malaikat bertasbih kepada Allah. Maknanya tingginya kedudukan manusia saat mereka kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebenarnya perjalanan haji umrah ni sama untuk membentuk hati nak lahir macam Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Baik, semua yang saya kasih sekalian. Sebab tu ada sedikit lah cerita ya. Ustaz belum lagi. Ya. Okey. Sebab itulah semua yang saya kasih sekalian. Agak-agak tak nak tanya je. Biasa tengok drama pukul 7 ya. Drama Melayu yang pukul 7 tu, alhamdulillah ramai kata tak ya. Tetapi susah juga saya nak membayangkan. Orang kata hidup ni penuh dengan drama kan. Ya, sebab tak tengok drama macam nak tahu hidup ni penuh dengan drama. Yalah, masya-Allah. Sebab waktu maghrib tu lah time je syaitan ni kan. Syaitan bagi idea kat bahagian TV, bagi TV pula sana kan ya. Susah. Baik, semua yang saya kasih sekalian, ketika kita tengok Nabi Ibrahim ya, Nabi Ismail, kedua-duanya Allah rakam dalam Quran ya. Tahu tak bagaimana ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bagi tahu pada mak dia, Siti Hajar, yang bahawa dia kena sembelih anak dia, dan Nabi Ismail kata aku kena sembelih. Pada hari yang ke-10 yang disebut hari Nahar tadi ya. Pada hari 10 yang keluar tersebut, semua yang saya kasih lain, apa agaknya yang berlaku pada Siti Hajar ketika nak melepaskan anak dia keluar daripada rumah dia? Apa dia buat? Semua yang saya kasih sekalian, mungkin kita terbayang ya. Dia duduk di penjuru katil menangis sambil berkata, aku yang besar anak ni sampai dah 11 tahun umur dia. Mungkin dia menangis dan berkata, aku sayang, siapa nak teman aku seorang-seorang duduk, suami bukan selalu ada. Semua yang dikasih sekalian, adakah itu Siti Hajar? Siti Hajar mandikan, Siti Hajar letakkan minyak pada rambut, beri wangi-wangian paling wangi, dan lepaskan anaknya dengan senyuman. Siti Hajar sedikit pun tidak berdecip, kerana itu perintah dari Allah. Sebab manusia bila dikenal Allah, saat manusia kenal Allah, seluruh nikmat-nikmat dunia ini jadi tawar. Saat manusia menatap wajah Allah dalam syurga, seluruh nikmat syurga jadi tawar. Saat manusia melihat dan menatap wajah Allah di hari akhirat dalam syurga, hatta nikmat syurga itu akan jadi tawar.
dan saat manusia di dunia dia mula kenal Allah, tak berat bagi mereka untuk lepaskan dunia ini. Sebab tu Nabi Siti Hajar, dia tidak pun rasa macam kenapa, why me Allah, kenapa anak aku wahai Allah. Tapi dia cakap, wahai Allah, inilah anak aku untuk engkau ya Allah. Dan sebab itulah kita datang, sebab itulah kita sa'i, sebab kita nak rasa getaran yang sama. Kita nak rasa getaran orang yang kenal Allah dan sanggup lepas apa yang mereka sayang demi kerana nak dapat sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ulang sekali lagi bagi kita yang akan umrah sebentar nanti. Mungkin sebelum ni kita confused, takut itu, takut ini kan. Takut kiraan pun satu hal ya. Jari dah macam kejang dah tu. 5 ke 3, 5 ke 4. Allahu Akbar ya. Nasib baik tak terhalul di sofa pula ya. Orang lain tiba-tiba dia kira-kira kiraan dia 7 kat sofa. Macam mana dia kata kan. Nak gunting tengok tak sesuai. Tetapi kali kedua ni semua yang dikasih lihat kita cakap dalam hati kita. Ya. Ketika kita berlari di Safa dan Marwah, bayangkan hamba Allah yang seorang-seorang diri. Bayang seorang hamba Allah yang tak ada mengeluh walau sedikit pun. Tak ada mengeluh walau sedikit pun. Cuba bayanglah, kenapa Nabi Allah Ismail cakap, ya abatif al ma tu'mar. Wahai ayah, buatlah apa yang diperintah. Sedangkan ayah ni jarang-jarang jumpa anak dia. Kalaulah ayah si ibu ni kerja dia racun anak dia, ya, ayah kamu memang begitu ya. Kadang-kadang cakapnya baik, dia pun pandai sangat. Ayah kamu tu memang pemarah orangnya, ya, keturunan Mak Kilau katakan contoh ya. Dia racun anak. Anak tersebut tiba-tiba kena sembelih, tak akan kata ya abatif al. Ya abatif al. Tetapi sebab mak ni telah didik tentang Allah dalam diri Nabi ni, Nabi Ismail, bayang dia kena sembelih, tetapi dia tak sikit pun rasa bahawa sebenarnya dia kena inaya dan kena apa pun. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala dalam syair disebut, man arada mu'anisan fallahu yakfih. Barang siapa nak sesuatu yang jinak tenangkan hati, Allah cukup untuk diri kita. Selama ni kenapa kita duk healing pagi sampai pagi apa? Duk healing, duk zat healing. Kenapa tak selesai? Sebab sebenarnya Allah tak ada dalam hati kita. Maka sebab itulah kita harap semua yang dikasihi sekalian, perjalanan ini dapat mencetus beberapa ruang dalam pemikiran kita. Apa sudahnya hidup kita, ke mana akhirnya, kerana akhirnya kita akan pulang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tadi Nick Junior. Mana Nick? Tak ada, tidak Nick. Baik, tak apa. Masya Allah. Berzikir ya. Dia Nabi-Nabi zaman dulu, dia tidur tak tidur, tetapi zikir mereka tidur ya. Ya, setengah kita nak ikut sunnah Nabi juga kan tu. Alhamdulillah. Baik, tadi Nick begitu proaktif, dia tanya saya tentang adik-beradik daripada tasbih. Ya. Kan tadi saya nak serah balik Ustaz Zuhaili, sebab kita dah prepare untuk persediaan untuk kita umrah di sini. Kita buat niat kat sini. Sebab di sini pun cerita terlampau banyak ya, kisah terlampau banyak kalau kita nak bongkar. Cuma kita ada bateri ke tak ada bateri tu je ya, untuk lihat semua sejarah yang ada di sini di Jek Ranah ni ya. Baik, sekali lagi, apa adik-beradik kepada tasbih? Baik, jawapannya adalah taqdis. Baik, apa makna taqdis? Taqdis bermaksud mensucikan Allah. Apa makna tasbih? Mensucikan Allah. Kan sama. Sebab tu saya kata adik-beradik, apa makna tasbih? Mensucikan Allah. Apa makna taqdis? Mensucikan Allah. Jadi kalau macam tu, adakah sama tasbih dengan taqdis? Tak sama. Sebab tasbih adalah mensucikan Allah daripada perkara yang tak layak bagi Allah. Adapun taqdis adalah mensucikan Allah dengan menetapkan perkara yang layak bagi Allah. Saya ulang sekali lagi. Tasbih adalah tanzihun an ma la yaliqu li'azamatillah. Tasbih adalah menyucikan Allah dengan menafikan perkara yang tak layak bagi Allah. Taqdis adalah tanzihun bi itsbat. Taqdis adalah kita menyucikan Allah dengan menetapkan perkara yang layak bagi sifat
Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sebab tu malaikat berkata wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami, kata malaikat, bertasbih kepada engkau ya Allah dan bertakdis kepada engkau ya Allah dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik semua yang saya kata sekalian, mungkin kita boleh rehat sebentar dan nanti kita akan bagi mereka yang baik, saya sangat mencadangkan bagi mereka yang melakukan umrah pada kali ini, tolong buat umrah badal ya. Buat umrah badal. Itu lebih aula berbanding kita buat untuk diri kita sendiri. Baik. Saya ulang sekali lagi. Ni just optional. Kita akan buat umrah sebab umrah wajib dah selesai. Maka sekarang ni beberapa umrah sunat. Umrah sunat buat untuk orang lain. Kita akan mendapat double pahala. Jadi nak dapat double pahala adalah buat niat umrah untuk orang lain. Okey? Ya. Buat untuk orang yang meninggal saja, please ya. Untuk orang yang dah meninggal. Kecuali orang yang hidup yang memang tak upaya dia datang ke sini. Maknanya sakit, mungkin sakit teruk, bedridden, memang tak ada harapan, itu boleh. Tetapi yang betul-betul pastinya adalah untuk yang dah meninggal dunia. Ya. Baik. Jadi adalah lebih baik buat untuk. Jadi pakat-pakatlah sebab ramai ni ada anak-anak ramai kan. Mungkin ada buat untuk siapa-siapa ke, ya. Lebih baik, itu lebih baik sebab kita buat semua pahala kita dapat, tetapi pahala itu juga kita akan dapat untuk orang yang kita niatkan. Bezanya pada niat saja. Lain sama. Termasuk dam. Jangan tiba-tiba dam, ayahlah bayar. Arwah bayar, tengok dia ambil harta pusaka pula tiba-tiba. Baik. Niat je beza, ya. Maknanya okey, sebagai contoh ada yang nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, untuk diri sendiri. Kemudian kita tambah nawaitu umrata, saja aku berumrah dan niat kepada siapa? Ayahanda, nama-nama sekian, wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Okey. Dan kalau ada yang nak berniat bersyarat, sambunglah niat bersyarat macam lepas tu. Ya, kalau sekiranya sesuatu benda yang menghalang aku dari sisi syar'i, maka halallah aku, contohnya. Boleh. Boleh, bukan disyaratkan untuk orang okey, saya ulang. Ada tanya adakah hanya untuk orang yang tak buat umrah lagi? Tak, untuk orang yang dah pernah buat haji dan umrah pun boleh. Okey, ini hadiah kita buat ayah kita, mungkin arwah-arwah siapalah yang kita sayangi, supaya mereka dapat pahala apa yang kita dapat pada hari ini, insya-Allah. Okey. Dan satu umrah, satu badal tu satu orang saja. Ya. Jangan buat satu taman yang dah meninggal tu, ya Allah. Jadi insya-Allah ya. Ustaz, kita nak turun ke nak turun? Turun tukar baju semua. Okey. Alhamdulillah, kita dah pun sampai di kawasan miqat. Agak